A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati, lagi dikasihi Director of Sarpet Kak Nani, Dr. Farida, Ustaz lah, Head of Departments, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ni untuk mentadabur, untuk kita gali sebahagian daripada mutiara yang ada dalam surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ni sangat luas kan? Apa yang ada dalam surah Al-Kahfi? Dalam surah Al-Kahfi ada cerita, ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Adam dan ada kisah Sahibul Jannatain yang memiliki dua taman, yang memiliki dua kebun, dan ada juga kisah tentang Musa dan Khadir. Sebutan dia yang betul adalah Khadir, bukannya Khaidir ya. Khadir. Dan antara Musa dan Khadir, dan juga kisah Zulkarnain. Dan dalam surah Al-Kahfi juga ada menceritakan, surah Al-Kahfi ni kita adalah untuk membetulkan 3 atau 4 perkara. Perkara apa yang kita nak betulkan bila kita membaca surah Al-Kahfi ni? Yang pertama adalah membetulkan akidah kita. Yang pertama itu yang ditekankan dalam surah Al-Kahfi, kena betulkan balik akidah tu, yang mana kita dapat lihat dekat awal surah Al-Kahfi dan dekat akhir ditekankan tentang aspek akidah. Dan yang kedua ialah tentang cara kita berfikir dan melihat sesuatu, tentang cara kita berfikir dan melihat sesuatu. Dan yang seterusnya ialah tentang nilai. Itu adalah perkara-perkara yang kita dapat pengajaran daripada surah Al-Kahfi, yang mana cara kita memikirkan, melihat sesuatu, meletakkan nilai pada sesuatu benda tu adalah berdasarkan akidah yang benar, adalah sepatutnya berdasarkan akidah yang benar. Kadang-kadang bila kita melihat satu perkara tu kan, kita lihat daripada sisi yang tidak sepatutnya. Dan juga Al-Kahfi ni juga menceritakan tentang ujian yang pelbagai yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Antaranya ialah ujian keimanan dalam kisah Ashabul Kahfi sendiri, dan juga ujian ilmu dalam kisah Musa dan Khadir, dan juga ujian akidah, ujian keimanan, ujian ilmu, ujian kekuasaan dan kekuatan yang kita dapat lihat daripada kisah Zulkarnain, dan juga ujian harta dalam kisah Sahibul Jannatain. Itu adalah kisah ataupun ujian yang patut kita perhatikan, yang sebenarnya kita akan hadapi dalam kehidupan ni. Itulah ujian-ujian dia. Jadi dalam Al-Kahfi ni, apabila kita menekankan tentang ujian yang pertama, iaitu ujian keimanan tu sendiri, kenapa Ashabul Kahfi ni lari kepada Kahfi tu kan? Okey, yang pertama saya nak sentuh tentang perkataan sikit tentang Al-Kahfi. Al-Kahfi tu maknanya dia gua, tapi kalau kita sebut kuat laju ke macam Al-Kahf. Al-Kahf bunyi dia macam cave kan? Kadang-kadang saya terfikir juga English ni ambil dari Arab ke apa. Sebab bunyi dia Al-Kahf. Al-Kahf tu macam cave. So Al-Kahfi adalah gua. Dia kalau Kahfi tu gua, kalau dia kat dalam bukit tu, di punya tempat tu ada ruang, ada dia orang boleh tidur kat dalam tu kan. Tapi kalau macam Hira tu, kita tak panggil lah Kahfu Hira, kita panggil Ghar Hira, sebab dia lebih kecil, bukaannya lebih kecil, dia tak ada ruang lapang kat dalam tu. Itu perbezaan antara Kahfi dengan Ghar. Ada ulama-ulama bahasa Arab yang mengatakan bahawa sebenarnya dalam bahasa Arab ni tak ada dua perkataan pun yang seerti. Dia pasti ada perbezaan. Jadi kalau kita nak mendalami betul-betul, nak memahami setiap perkataan Quran tu, satu perkataan pun boleh mengambil masa yang sangat lama untuk kita perhatikan. Sebagai contoh untuk menimbulkan minat semua orang. Itu daripada segi perkataan yang tu. Kalau kita tengok, ulama mengatakan contoh perkataan yang ada huruf jim dan nun. Jim dan nun, jin kan, ataupun jannah. Semua perkataan yang ada huruf jim dan nun adalah benda yang kita tak nampak. Janin, dah perut kan? Jannah tu adalah kebun, sebab pokok dia lebat sangat, jadi kita tak nampak apa yang tersembunyi. Junun, gila, tak nampak juga.
Jin pun kita tak nampak juga. Betapa kayanya bahasa Arab ni. Untuk kita tak akan sampai, kalau bila saya cari-cari makna perkataan, saya pernah terfikir tentang perkataan bai'ah. Kenapa janji tu jadi bai'ah? Macam lama sangat terfikir kenapa janji tu nama dia bai'ah. Rupa-rupanya bai'ah tu sebab dia berasal daripada perkataan ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u kan jual. Apa kaitan jual dengan janji? Lama saya fikirkan tu sampailah saya bertemu jawapan. Bai'ah tu dinamakan bai'ah sebabnya mereka menjual diri mereka dan harta mereka, mereka jual untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Allah ajaibnya kan. Perkataan tu je memberi kesan yang sangat besar pada kita. Okey, dan ingat dalam ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ingatlah, bayangkanlah peristiwa tu ketika ashabul kahfi tu, para pemuda Al-Kahfi tu pergi ke dalam Al-Kahfi, pergi ke dalam Al-Kahfi untuk mendapatkan perlindungan. Dan bila dimasuk kat dalam gua tu, dia cakap rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan mudahkanlah bagi kami atau tunjukkanlah kepada kami jalan yang menuju hidayah. Okey, kita sentuh pada perkataan dulu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rahmah tu, rahmat kan kita tahulah, rahmat tu kasih sayang, kelembutan, malah dia boleh lebih daripada tu, apa saja yang baik pun boleh kita katakan sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmah tu daripada, kalau kita nak belajar bahasa Arab ni, kita kena cari 3 huruf yang sama. 3 huruf yang sama dekat banyak perkataan. Ra ha mim kan, dalam rahmat tu ada ra ha mim. Sama macam rahim, rahim pun ada kan dalam rahim. So dan juga Bismillahirrahmanirrahim, Allah memperkenalkan diri dia dengan sifat Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim dua-dua ada ra ha mim. Sama juga macam marhamah. Nama kakak saya. Marhamah tu sayang, tapi makna dia ra ha mim, memang orangnya sangat penyayang. Okey. Jadi itu, dan lagi satu yang saya nak sentuh kat sini tentang kita sebut, kita biasa dengar orang meninggal kan, kita sebut Allah yarham, Allah yarhamah kan. Itu sebenarnya tak betul Itu sebenarnya tak betul. Allah yarham, Allah merahmati. Allah yarhamah, Allah merahmati dia. Sebab dia sebenarnya sepatutnya Allah yarhamuhu, Allah merahmati dia. Atau Allah yarhamuha untuk perempuan, ada ha. So kalau Allah yarham, kita stop Allah merahmati. Allah yarhamah, Allah merahmati dia, tapi untuk lelaki juga, tak jadi pun untuk perempuan. So untuk memudahkan, untuk apa yang saya selalu gunakan ialah saya tak gunalah Allah yarham dengan Allah yarhamah tu. Selalunya saya lebih suka sebut almarhum untuk lelaki dan almarhumah untuk perempuan yang dirahmati. Almarhum ibu saya, almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya. So yang tu yang mudahlah kalau kita nak doa. Yang tadi tu Allah yarhamuhu, Allah yarhamuha, ataupun rahimahullah, ataupun rahimahallah. Mungkin susah sikit kan, 2 perkataan. So jadi satu perkataannya lah almarhum, almarhumah. Okey, kenapa kita nak minta rahmat Allah ni? Kenapa kita nak minta rahmat Allah? Allah kata dalam surah Al-Insan, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allah masukkan siapa-siapa yang dikehendaki dalam rahmat dia, dan orang-orang yang zalim tu Allah sediakan untuk dia azab yang pedih. Jadi siapa dapat rahmat Allah ni, dapat segala kemudahan, dapat syurga, dapat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak kena azab. Kalau kita tengok kisah Nabi Ayub kan, saya suka sangat doa tu. Bila Nabi Ayub sakit, apa Nabi Ayub cakap? Rabbi inni massani yadur. Ya Allah, aku ni kena mudarat. Rabbi inni massani yadur. Ya Allah, aku ni kena mudarat. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau lah yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Cara Nabi Ayub tu bercakap dengan Allah tu kan, ya Allah, sangat-sangat menyentuh hati. Kata, ya Allah, Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Saya pernah terbaca satu ulasan yang dia kata, Nabi Ayub tak cakap, ya Allah, sembuhkanlah aku. Sebenarnya hanya Allah yang maha mengetahui apa yang lebih baik untuk kita. Jadi cara Allah, Nabi Ayub mengatakan doa tu, Rabbi inni massani yadur, dia nak mengadu, dia sakit kan. Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan di ayat akhir surah An-Nisa juga Allah ada menyebutkan
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به, barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil perlindungan, memohon perlindungan dengannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka Allah akan masukkan mereka tu dalam rahmat darinya, wa fadlin, dan kelebihan dan kurniaan, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan menunjukkan kepada dia jalan yang lurus. Okey. Jadi itulah antara kelebihan rahmat. Kalau kita tengok sebenarnya dalam surah Al-Kahfi ni banyak senario-senario rahmat. Antaranya yang jelas kan, lepas Zulkarnain binakan tembok Ya'juj dan Ma'juj tu, Zulkarnain kata hadza rahmatun min rabbi. Hadza rahmatun min rabbi, ini adalah salah satu tanda rahmat. Ini adalah salah satu daripada, ini adalah rahmat Tuhan Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita, ada ulama mengatakan doa ni ini sangat kuat dan sangat besar, sangat azim, sangat great. Sebab apa? Sebab doa ni Allah memelihara mereka selama 300 hingga 309 tahun kalau ikut kalender Qamariyah. 309 tahun Allah jaga dia, disebabkan Allah menerima doa dia tu. Jadi cuba kita amalkan doa tu. Satu benda yang patut kita usahakan hari ni ialah cuba kita amal doa tu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi dengan bila Allah menerima doa, bila Allah menerima doa mereka tu, Allah menjaga mereka selama 300 hingga 309 tahun. Dan kalau kita tengok masa dia orang berdoa tu, dia pergi dulu dekat gua tu, bukan dia doa dulu. Dia pergi dulu mencari perlindungan. Maknanya dia buat sebab-sebab yang sepatutnya dulu. Barulah dalam gua tu barulah dia doa faqalu. Fa dalam bahasa Arab, dia kalau kita tengok terjemahan mungkin dia akan tulis maka, akan tulis dan kan, tapi dia ada beza kalau fa dengan wa dalam bahasa Arab. Kalau wa tu dan, kalau fa pun mungkin dan juga. Tapi kalau fa, kalau wa tu diserentak. Kalau macam datang Ahmad dan datang Ahmad wa Yusuf. Ahmad dengan Yusuf datang sekali. Datang Ahmad fa Yusuf. Ahmad tu datang, lepas tu barulah Yusuf datang. Beza dia. Punyalah detail kan, satu huruf tu memberikan makna yang berbeza. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kisah, panjangnya surah Al-Kahfi ni. Kalau kita tengok dalam kisah kapal tu, rakiba fis safinati kharaqaha. Kat situ tak ada fa, tak ada wa. Tak ada fa, tak ada wa. Sebab dia lama daripada jalan. Barulah dia bocorkan, dia cacatkan perahu tu kan. Subhanallah. Jadi itu daripada segi bahasa. Satu dia buat usaha dulu dan lepas tu dia doa. Dan yang seterusnya ialah tentang dalam kehidupan kita ni, ujian tu segala ujian yang kita hadapi dalam hidup ni, kadang-kadang kan satu benda ialah bila kita doa, kita serahkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, penyelesaian tu ialah sesuatu yang kita tak pernah jangka. Ada tak Ashabul Kahfi tu terjangka Allah akan tidurkan dia sampai 300 tahun? Mungkin satu yang luar biasa pada kita kan. Dan apabila dia orang dapat rahmat Allah tu, dia tak perlukan makan, pakaian dia tak rosak, dia tak perlu dah makan minum, matahari pun Allah atur supaya tidak merosakkan badan dia, Allah balik-balikkan badan dia, segala segi Allah jaga dia apabila dia mendapat rahmat Allah. Dan bukan sahaja Allah kata Allah turun, tapi dalam ayat Quran, dalam Al-Kahfi tu Allah kata yanshur lakum min rahmatihi, Allah melimpahkan, maknanya meliputi rahmat tu dalam hidup dia. Apalagi dia nak, dia tak perlukan rumah yang selesa, dia tak perlukan makanan yang sedap-sedap, dia boleh hidup dengan sihat walafiat 300 tahun. Kan ajaib. Sebenarnya itulah hakikat. Kita kadang-kadang kita nampak pada benda kan, kita terlalu bergantung pada benda yang kita nampak depan mata kita, tapi kita lupa di sebalik tu rahmat Allah tu lebih luas daripada kebendaan yang kita gantungkan, kita letakkan pergantungan pada dia. Dan yang seterusnya ialah tentang semua ujian yang kita hadapi dalam hidup ni sebenarnya
ada hikmah ilahi yang tersembunyi di sebalik tu. Kadang-kadang ujian tu kita tak boleh nak jangka apalah di sebalik ujian ni. Sebab tu kalau kita tengok kan, kalau kita tengok surah Al-Kahfi ni, kenapa lah nak bunuh budak tu kan? Budak tu tak ada salah apa-apa pun yang Khadir bunuh budak tu. Kenapa dia salah apa? Lepas tu kenapa nak tolong binakan kembali tembok tu, sedangkan kat situ orang dia punyalah sombong, nak bagi makan pun tak nak kan? Kedekut je lah, tapi masih nak buat. So dan juga kisah dibocorkan perahu tu, kita nampak kita tak boleh sangat nak menghukum daripada segi yang zahir je, sebab kita sebenarnya kita tak tahu hakikat ilahi tu macam mana. Jadi antara doanya dia kata faj'al ma qadaita lana wa ma qadaita lana faj'al aqibatahu rasyada. Apa yang engkau takdirkan pada kami ya Allah, maka engkau jadikanlah di akhirnya itu sesuatu kebaikan. Dan kalau kita tengok dalam, kita baca dalam doa kunut kan, apa Ustaz? Syarah maqadah itu lupa pula doa kunut. Apa Ustaz? Ustaz pun lupa. Debar kita tanya. Okey. Waqina syarra ma waqina bi rahmatika syarra ma qadait, atau waqina syarra ma qadait, dan jauhkan kami. Waqina, jauhkan kami. Waqina tu tiga perkataan tau, waw, dan ki, jaga, na, kami. Waqina syarra, keburukan apa yang engkau takdirkan kepada kami. Allah takdirkan keburukan ke? Tak ada. Tak ada. Allah tak ada takdirkan keburukan tu. Keburukan apa yang kita nampak, keburukan pada kita, yang kita nampak tu hakikatnya setelah kita berusaha, tapi apa yang kita dapat tu hakikatnya insya-Allah ada kebaikan, ada hikmah ilahiyah dekat situ. Saya teringat ada satu kata-kata yang sangat istimewa daripada ustazah saya. Dia pun dapat daripada ustazah dia, tapi kata-kata tu sangat melekat ke hati saya. Dia kata bila kita nak satu benda dan kita dapat, bersyukurlah sekali sebab kita dapat apa kita nak. Tapi kalau kita nak sangat satu benda tu dan kita tak dapat, kita bersyukurlah 10 kali. Sebab itulah yang Allah nak untuk kita. Sebab itulah yang Allah nak untuk kita. Dan pilihan Allah tu pastinya lebih baik daripada pilihan kita. Lebih susah nak terima kan? Macam-macam nak bangkang. Okey. Jadi sebelum akhirnya, harap semoga yang tu dapatlah kita antara tadabbur yang dapat kita kongsikan daripada surah Al-Kahfi. Dan di akhirnya, saya nak tutup dengan satu doa. Kita selalu akhir majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Tapi ada satu doa yang Rasulullah SAW bacakan kalau ada majlis dengan sahabat-sahabat dia. Jarang Rasulullah bangun, melainkan Rasulullah akan baca doa ni. Doa tu berbunyi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, engkau berikanlah aku bahagian daripada rasa takut kepadamu, yang mana rasa takut tu akan menghalang aku buat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan daripada ketaatan kepadamu, yang mana ketaatan kepadamu itu akan membawaku ke syurgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya atau musibatid dunya, dan daripada keyakinan terhadap engkau, terhadap ketentuan engkau, engkau jadikan semua itu meringankan apa ujian yang kita hadapi kat dunia ni. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tuhanku, berikan kami keyakinan yang mana dengan keyakinan tu apa ujian yang kami hadapi kat dunia ni rasa mudah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina. Ya Allah, jadikanlah kami dapat manfaat daripada pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan kami, wa quwwatina, dan kekuatan kami, ma ahyaitana, selama mana kami hidup, waj'alhu al-waritha minna, dan jadikan dia berkekalan dengan kami sampai kami mati. Jadi tak adalah nak nyanyuk, hilang pendengaran, hilang penglihatan kan. Mungkin Allah terima doa kita hari ni, jadi sampai meninggal pendengaran dan penglihatan, kekuatan kita tu kekal, tak sempat nak sakit. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami, ujian yang menimpa kami ni pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina, dan janganlah engkau jadikan dunia ni benda yang paling penting yang kami lihat, yang kami nampak. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia ni ya Allah sebagai matlamat ilmu kami. Ni yang kadang-kadang ramai orang dah terlupa. Janganlah ya Allah engkau jadikan dunia ni sebagai matlamat ilmu kami.
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط على ثم apa bukan yang tu dalam matan yang saya baca. Okey, wala waj'al tha'rana ala man zalamana, jadikan balasan kami hanya kena kepada orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah engkau berikan kekuasaan kepada orang yang hati dia tak ada rahmat pun untuk kami ni. Jadi moga-moga kita dapat pemimpin yang dalam hatinya ada rahmat untuk kita, insya-Allah. Jadi segala yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu lah apa minyak Ustaz. Jazakillahu khairal jazak Datuk Marsufah. Jadi banyak sekali lah pengajaran dan juga banyak input. Bahasa Arab ada, pengajaran daripada surah Al-Kahfi pun ada. Jadi apa yang baik tu insya-Allah kita manfaatkan. Dan untuk sesi seterusnya kita cuba undang Madam Mazlina pula tak? Okey. Okey, baik. Okey. Jadi untuk itu sehingga ke siri yang seterusnya kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.